macam-macam lah ni. Nak kirim apa lagi ni? Bedak, nak pergi salon, nak beli tudung, nak beli itu ini. Kan dah ada tudung dah, baju dah ada dah. Hei, betul ke kalau nak cantik kena ada duit? Macam-macam nak kena beli ni. Aduh. Apa? Kau pun nak cantik juga? Kena betul. 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 Ya, patut. Ya. Betul? Tidak. Tak. Bang. Yes. Nak borak sini sekejap boleh? Boleh. Boleh Okey bang. Saya nak tanyalah apa pendapat abang kalau betul ke kalau nak cantik ni kena ada duit? Kalau nak cantik kena ada duit. Yes, betul. It's correct. Sebab for me untuk jadi cantik you have kena ada duit untuk solat, skincare and all that. So you kena ada duit yang cukup untuk make yourself better lah. Bagi saya mesti berduit. Sebab sekarang ni orang cakap semua di hujung jari. Jadi kalau kita ada duit, kita boleh cantik. Sebab kalau tak ada duit ni semua benda tak jadi. Semua benda tak kena. Memang orang cakap apa normal lah bila nak cantik, nak nampak orang cakap kalau perempuan nak buat cantik memang nak kena berduit sebab nak buat rawatan muka apa orang cakap body apa semua kan. So kalau tak nak berduit pun orang cakap soalan jawapan tu biasa orang cakap benda air semayang. Tapi betul-betul. Dalam pada arus modernisasi sekarang ni memang duit itu satu keperluan untuk setiap orang. Okey, tapi untuk kita katakan cantik itu adalah satu yang subjektif. Cantik ni ada dari banyak segi. Kalau kata Sasiah cantik pun itu kita pandang cantik. Tapi daripada fizikal, daripada appearance kita memang kecantikan itu kita memang memerlukan duit. Tapi it depends on our budget sendiri. Kalau kata daripada drugstore sendiri pun boleh offer satu range of produk yang bagus untuk diri kita, tak semestinya kena high end product. Jadi it's based on our budget dan juga preference apa yang kita nak sebenarnya. Cantik itu tak semestinya memerlukan seseorang tu berduit. Sebabnya pelbagai alternatif yang tidak memerlukan kos yang tinggi untuk menjadi cantik. Cukuplah sekadar cantik untuk sedap di mata pandangan orang lain dan dia bergantung juga pada tahap kemampuan orang tu sendiri. Sebenarnya tak pun. Dari segi cantik ni tak perlu keluar duit pun. Cuma kita dari segi makanan berkhasiat je untuk cantik. Kalau produk-produk ni tak menjemurkan kecantikan seluruhnya macam tu, takut rosaklah muka kan. So kita guna cara orang tua je. Itu dia macam-macam pendapat tentang sama ada kita perlu pakai banyak duit ke tidak untuk nampak cantik. So, pada saya tak payah. Tapi semua cakap ya. Minta maaf, kena ada sesi perdebatan ni sebab saya tak setuju. Saya rasa tak payah. It's about the right product, bukannya produk yang mahal. Tapi itu saya lah. Yalah, tapi dia buat saya terfikir, memang semua kena duit ke sekarang? Tak ada yang macam natural ke? Ya, Kenapa you macam terkesima? Jeng. Sebab itulah kita ada panelis, ada pakar-pakar kecantikan hari ini. Ya, kita ada Puan Debbie Yunus yang akan berkongsi dengan kita sebab beliau adalah seorang perunding imej. Apa khabar Puan Debbie? Khabar baik. Ya, cantik weh, macam nak pergi show. Cantik ni pun mesti dites. Kalau apa yang cantik dengan hari ni. Sebab syarat-syarat yang dibagi tu macam-macam colour tak boleh. So, saya pakailah colour begini. Ini paling selamat lah. Dan kita juga ada Encik Bambang Soteto. Apa khabar? Seorang pendandan rambut. Nanti tanya tips-tips semua. Dia tak cakap cantik pun. Handsome, cantik semua. Bergaya, Segak nampak bergaya. Uish, best sangat dapat kedua-dua tamu kita hari ini. Okey, so hari ni kita nak mulakan. Tadi kita dah dengar rata-rata masyarakat kata kita perlukan duit, kita perlu belanja banyak untuk kekal cantik. Macam Puan sendiri seorang perunding imej yang memang hari-hari fikir macam mana nak jadi cantik dan juga mengajar orang lain bagaimana nak jadi cantik, betul ataupun tidak? Betul perlu duit, tapi berapa banyak tu subjektif. Okey, sebab kalau ada yang kata tak perlu duit tu tak betul. Kita lahir-lahir mak kita dah pakaikan kita bedak, pampers semua perlu duit. Pakai duit dia. Lahir-lahir dah pakai duit dah. Alright, but cantik tu is very subjektif, bukan sahaja penampilan tapi the whole package. Kadang-kadang you spend banyak tapi you tak boleh nak carry pun outfit tu. Jadi tak cantik juga. So bila kita cakap cantik ni bukan muka sahaja. The whole Bukan adalah
orang cakap. baju dan segalanya lah. Ya, So satu paket lagi banyak nak belanja. Sebab tu pepatah Inggeris ada kata apa, money cannot buy style, macam tu kan. Correct. Dia macam kadang-kadang produknya mahal, baju berjenama, tapi bila pakainya colour salah dan sebagainya. Sebab tu Betul. kena menggunakan khidmat Puan Debbie lah ya. Basically dengan ilmu, kalau kita ada ilmu nak cantik lah orang kata dia sebenarnya boleh menjimatkan kos. Ya. Sebab bila kita kenal diri kita, kita tahulah baju mana yang boleh pakai banyak kali, yang boleh invest. Tak kita salah perlu- beli. Tak salah beli. Kalau tak ikut trend. Oh dalam ni Dahlia pakai cantik. I beli ya Allah. Rupanya Kusam. salah saiz. Salah saiz. Oh, mainkan peranan dia. Betul. Dan macam Bambang sendirilah kan, belanja banyak ke tak tiap-tiap bulan ni? Nampak macam belanja banyak. Memang. Tak, semua simple-simple je ni. Tadi pun nak pakai pun macam kena, ni ada Puan Debbie kat sini kan. Salah pakai pula kan, jadi Dia dia tegur pula nervous. kan, nervous lah juga kan. Tapi for me sama juga, dia perlukan duit in a sense macam kita nak buy something. Ya. And then tak perlu berjenama juga, because sometimes bila Bambang cakap dengan my client, kalau pasal rambut lah, because I'm in the hair department kan, kadang-kadang dia tanya, kena ke beli yang jenama yang mahal-mahal ni? Cakap tak perlu pun, because sometimes especially kalau you dengar cakap kawan, kadang kawan cakap, Bambang, ataupun you belilah shampoo ni, best lah, shampoo ni I pakai sesuai. Mungkin tak sesuai dengan dia, sebab rambut dia pula mungkin berminyak, dan rambut dia ni kering. Ya. So bila dia pakai jadi lain. So basically tak boleh lah follow orang punya nasihat sebenarnya. In that department I boleh cakap, tak boleh follow orang punya nasihat. You kena tengok diri you sendiri. Okay, sama juga dengan itulah you punya budget. Because sometimes the best product for you yang paling murah sekali. Betul. Itu orang yang paling bertuah lah sebenarnya kan. Belanja banyak-banyak setiap bulan kan. Okey, bila kita bercakap tentang produk-produk yang mahal dan juga orang kata orang yang menitik beratkan kecantikan dan penampilan ni, mungkin setengah orang akan rasa hanya perempuan macam tu. Tapi rasanya dalam tahun 2024 dah dia bukan orang kata gender sensitive, you know, dia dua-dua jantina pun akan menitik beratkan ni kan. Puan Debbie ada nampak tak trend ini dah semakin meningkat ke arah lelaki yang menitik beratkan penampilan? I even educate. Dalam corporate training especially all the corporates, I kata kalau perempuan, kita boleh tepek semua foundation kalau tak cukup tidur, for example, betul Okey. kan? Tapi lelaki tidak digalakkanlah tepek foundation. Betul. So skincare tu penting. Skincare, hygiene. So bila orang interact dengan kita, contoh I duduk sebelah, kan? So muka tu flawless. Nampak yang Encik Bambang pun jaga kulit. Jaga. Kan? Dia Skincare. menjaga, itu adalah penting supaya orang di sekeliling kita selesa. Tapi skincare pun banyak yang mahal juga zaman sekarang kan. Tapi macam yang you sendiri katakan, tengok kulit kita sesuai yang mana. Ada orang yang bertuah, kita beli yang macam dekat farmasi dah boleh. Betul. Ada yang kena mungkin medicated, doktor yang letak dalam cleanser tu kan. Ya. Tapi sebenarnya kita nak cakap tentang perbelanjaan macam yang Debbie katakan, dia subjektif. Tapi you ada tak macam kenal sesiapa ataupun dengar sendiri kes-kes di mana orang-orang ni belanja lebih daripada yang mereka mampu, sampai kan ada yang ambil loan untuk kecantikan? Yes, I ada dengar dan face sendiri dia datang ke I because mengikut trend. Because mengikut trend, orang kata ni bagus, buat treatment, sign up package, ambil loan sudahnya. Sekarang pun nak buat bayar rambut kan apa semua dia bayar pakai automi. Itu yang bahaya kan. Pay later. Habis Betul. betul-betul timbun hutang kita setiap bulan kan. So ni sebenarnya orang kata peer pressure lah. Betul, peer pressure and then the situation, because now kita ada social media kan. So bila kita tengok, kita nak jadi orang tu. Itu yang paling bahaya. Kita tidak berbelanja mengikut ketebalan poket sendiri. Itulah kan. Orang kata ukur baju di badan sendiri. Jangan kita ikut 100% apa kita nampak di media sosial kan. Correct. Untuk Encik Bambang, bila kita bercakap tentang produk rambut pula. Sekarang macam-macam produk yang agak mahal ya. Kita pergi salon dan sebagainya pun ada yang mungkin lower range, ada yang higher range. Adakah kita mesti dapatkan produk dan tengok bahan-bahan terlebih dahulu? Okey, pada Bambang lah. Ya. The best actually, jangan langsung pandang brand. Jangan langsung pandang brand, because sometimes brand ni is all about how they market dia punya tu. And then sometimes kita bayar adalah cost marketing dia orang. Betul. Cost dia punya dia punya botol tu. So what you do is actually, betul cakap you tadi, you buka belakang tu, you baca ingredient. Okey. Walaupun you bukan chemist ke apa, tapi sekarang you boleh Google.
Okey. Sebab ada sometimes bahan-bahan yang you nak tu, you perlukan yang untuk rambut you. Contohlah, you tak perlukan ada silikon, tak perlukan ada ni sebab dia akan ni. So, you have to educate yourself first. Kenal diri you sendiri dulu before you purchase something. Jangan purchase because this is the trendiest shampoo. Paling mahal tu yang paling bagus. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi supermarket, kita nampak iklan-iklan ni, kita pun dah terbeli dah. Sebab benda tu not meant for everyone. Boleh terjadi tak kalau produk tu mahal, famous, tapi boleh juga merosakkan rambut you? Boleh. Boleh kalau tak sesuai. All the time dia memang macam tu. Contohlah, cakap paling senang lah. Produk ni paling nombor 1, paling mahal. So you terus assume paling mahal bermaksud paling bagus. And then tapi sebenarnya contohlah orang ni kulit kepala dia berminyak. So dia pakai shampoo ni dia tulis kat situ moisturizing shampoo. Moisturizing shampoo selalunya dia akan datang dengan silikon, dengan minyak yang banyak. So bila dia taruh kat rambut dia akan rosak, in a sense dia akan gugur. Sebab dia akan clog dia punya follicle tu sendiri. So maksudnya kemusnahan tu you yang buat sendiri. Betul. Dan apa yang Mamang katakan sebenarnya saya dapat belajar 3 benda. Pertama, kena tahu diri sendiri. Kedua, kena tahu poket tebal macam mana. Ketebalan poket. Ketebalan poket. Maksudnya kalau kita tak tahu semua ni, kita asyik ikut orang je, memang kita akan menghala ke kehancuran. Memang. Kan? Jangan macam tu. Dan kekosongan dompet. Betul. Dan kita katakan tadi, social media memang memainkan satu peranan yang sangat penting lah. Bila kita sebenarnya tak rasa pun macam nak pakai produk tu. Tapi tiba-tiba kita tengok orang ni, cantik pula dia kan. Kita ni muka dah elok dah pun, tapi kita nak jadi lebih cantik. Terutamanya wanita. Wanita nafsu dia. Macam Debbie sendiri, macam mana you rasakan kita nak lawan nafsu kita sebagai wanita ni? So basically apa yang I educate adalah selalu kenal diri sendiri dulu. Macam mana kita nak kenal diri sendiri? Bentuk badan, skin type, apa yang boleh dengan tak boleh. Kadang-kadang kita dah tahu dah bentuk badan I ni bentuk badan 3 segi or pear shape. So kita kena tahu dah mana design-design yang boleh ke tak. Even tu Dahlia pakai cantik sebab shape dia lain. So I dah tahu I tak boleh beli walaupun it's the trend. So kita kena tahulah, maknanya I cakap cantik untuk orang pakai, but this is not for me. Not my type. And then kita kena tahu ketebalan poket tu, maksudnya sekarang ni ada banyak. Kalau dulu kedai je, sekarang ada platform macam-macam kan. Ada Temu, ada Shopee. So we can online tu macam-macam lah kan. Cheaper price, right? So as a woman ni kita kena tahu yang mana kemahuan dan keperluan. Dan tadi Puan Dadi pun ada sebut kena tahu dulu bentuk badan dan sebagainya. Betul. Baju apa yang sesuai dengan kita. Itu adalah salah satu cabaran saya sampai sekarang tau. Cik Babang, saya pun macam kadang-kadang tak tahu sama ada awal Asyari pakai baju ni lawa bila I pakai. Bila pakai, kenapa aku pakai nampak macam pasar malam? Macam lambat Asyari. Macam lambat Asyari jadinya kan. Jadi sebab kita pendek. Mungkin lah kot kan. I pun jadi benda yang sama. Pakai tengok dekat online cantik. Sampai-sampai kenapa jadi macam makcik. Jadi macam mana tu? Macam mana kita nak avoid ataupun prevent daripada benda tu terjadi? Adakah tengok Pinterest contohnya, salah satu app kan? Cari contoh contoh macam chubby boy fashion. Saya sometimes search macam tu tau. Chubby boy fashion. Lelaki tembam fashion gitu. Ke macam mana untuk tahu kesesuaian tu? Alright. Have you seen about people sekarang dah in trend dengan colour draping tak? Ya. Yang dia letak semua colour yang sesuai dengan skin tone tu. That one is basically bila you ada ilmu tu, kita dah serah ilmu tu kat you. Maksudnya body type kita dah ukur badan you. You ni kategori body type ni. Lepas tu skin tone. You ni winter ke autumn ke sama ke? Saya cuaca Malaysia. Tak ada 4 season. Yes, sebab tu kalau you tengok brand-brand outlet baju, dia ada autumn season, summer season. Betul. Warna memang memainkan peranan yang sangat penting. Tapi kita selalu ambil mudah kan. Tapi macam mana pula kan? Ada setengah orang ni dia suka asalkan I happy. Kan? Asalkan I happy, asalkan I cantik untuk diri I. Macam tu. Tapi kalau let's say kerja you, for example, memerlukan kita jumpa ramai orang macam I dengan Bambang memerlukan ramai orang. So tak bolehlah kalau kita tengok diri kita juga. Kita kena dapat pendapat orang. Sebab sometimes warna yang kita pakai orang lain nampak pucat. Orang lain nampak kusam, tapi kita suka colour tu based on our personality. Tapi Mama setuju dengan macam Dahlia cakap tadi. Dia kata I can spend je lah because
because I rasa cantik ataupun nak rasa ni kan. Because for example lah, bila I tengok gigi Keanu kan macam lurus. Gigi I tak Dia lurus. ada lagi gigi. Tapi sedang Tak apa, tak buka braces lagi kan. Ni 3 tahun pakai braces. Takkan lagi cantik. Sebab dah. tu kita semua sama. sebenarnya Mama tak pakai braces lama, tapi orang duk suruh tapi macam okey lah, maybe nak dapat gigi cantik macam dia, I pun pakailah braces. Tapi sebab sebenarnya menyesal in a Dia way. tak nak pun sebenarnya. Tak nak sebab rasa okey je jongang ni sikit. Tapi Pressure dia pun tapi pressure. pressure. Dan tapi bila kita buat, okey kita rasa macam okey lah, sebab sebenarnya Mama buat ni untuk kepuasan diri in a sense, kita dapat gigi cantik Dan confident kot. dan confident. level. Memang naik sikit walaupun tengah rongak dua belah ni. Hai, tak perasan pun. Tapi I tahu in 2-3 tahun I akan jadi handsome macam dia betul. juga. Aish. Betul. 2-3 tahun lagi ya. Okey, kita nak tahu nasihat pula daripada Encik Bambang dan juga Puan Debbie. Kalau mereka kat luar sana teringin nak fashionable tapi masih nak berjinak-jinak, tak nak spend banyak duit, apakah Okey. tip pertama yang boleh diberikan oleh Puan Debbie? Alright, number one, kalau kita nak pakai baju, for example lah baju ya, baju I dengan baju Dahlia, I would prefer baju Dahlia. Because plain colours. Okey. Plain, you boleh mix and match. So, you tak perlu beli banyak kali. Betul. Okey. Kalau pakai baju-baju- banyak kali pun orang tak ingat. Tapi kalau macam ni orang ingat kan? Orang ingat. Ah. Kalau ada pattern ke apa ke, orang akan ingat. Wah tu, especially colour-colour yang shocking. Colour-colour yang shocking orang akan ingat. So plain lah kalau boleh. Colour-colour plain, colour-colour grey, blue. These are the colour-colour yang orang kata safe. Okey. So when you mix and match dengan pattern tudung, dengan aksesori, so you boleh repeat lah. Boleh match kan? So dah jimat dekat situ. Okey. Kan? Encik Bambang punya tip pula. Okey, untuk Mama senang je. Kalau untuk colour rambut, kalau you guys memang nak berbajet, jangan go colour yang terang-terang. Because colour terang ni, bila roots tu keluar, you kena touch up balik. Kena maintain. Kena maintain. Lah, So kalau dah berumur dan beruban macam ni, biar je lah. Tak payah nak maintain sangat kan. Okey. So biar je. Sebab janggut pun dah putih. Itu kalau colour rambut. Kalau when it comes to macam penjagaan rambut pula, Ya. senang je. Kalau you tak nak ada keguguran rambut, you start sekarang. Okey. Apa tahu? Internal, makan. Make sure cukup zinc, vitamin D dengan biotin. InsyaAllah sampai ke tu, you akan ada rambut. Zinc, vitamin, iodine D. Vitamin D, Okey. biotin, Biotin dengan zinc. Dengan zinc. Okey. Lelaki tiga ni. penting ya tu. Sebab lelaki kalau ni tak boleh pakai tudung. Perempuan boleh I cover. ingat dulu I tak pakai tudung. Ya. Dulu I ingat kalau tak pakai tudung ni mahal lah sikit. Ya. Sebab nak kena cat-cat selalu. Tapi- Tapi lepas tu bila pakai tudung dia jadi double. Itulah. Okey, kita nak Lumrah sambung kehidupan. sebang-sebang tudung dengan Puan Debbie lepas ni. Tapi lepas ni pula ada segmen dengan Cik Bambang. Dia nak ajar macam mana nak potong fringe dengan cara yang betul. Jumpa selepas ini okey dalam Borak, Borak Sini. So tudung